tak puas hati juga Bani Israel. Tanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka jawab Nabi Musa alaihissalam, qala innahu yaqulu innaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman bahawasanya haiwan ini baqarah, seekor lembu betina, la dhalulun, tidak jinak. Dia memang bukan jinak lah, bukan dipelihara, dia hidup sendiri. Tuthirul ard, tidak jinak untuk mematuhi tuannya. Tuthirul ard, membajak tanah. Bukan jenis lembu yang digunakan untuk membajak tanah. Dia hidup sendiri, macam kobor-kobor liar tu lah. Lebih kuat macam tu lah, lembu yang berkeliaran tu. Wala tasqil harfa, tidak pula mengangkut air. Musallamatun, lagi sejahtera. La syiyata fiha, tidak berbelang suatu jua pun. Maknanya bersih je pada lembu tu, kerana keadaannya yang hidup liar, tidak dibela. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Akhir sekali kata Bani Israel, sesungguhnya sekarang ni lah kamu datangkan kebenaran, kamu terangkan dengan sebenar-benarnya. Fadhabahuha, maka mereka menyembelih lembu tersebut. Sedangkan wa makana, sedangkan hampir-hampir saja mereka tidak dapat melakukannya, kerana nak cari itu susah. Dapat pun seekor. Cuba kalau tak ditanya ciri-ciri lembu tu, mungkin senang nak cari. Mana-mana je janji, betina ke jantan ke, besar ke kecil ke, janji lembu. Baqarah, lembu betina. Kan, tak kira lah betina macam mana kan, dah beranak tak beranak ke. Tapi bila ditanya macam-macam, jadi hampir-hampir tak dapat cari. Dapat pun seekor je. Dalam banyak-banyak lembu betina yang ada, seekor ni saja memenuhi apa yang ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Itu cerita dia, cerita ringkas lah tentang ayat 67 hingga 71 surah Al-Baqarah ni. Kita lihat apa yang diterangkan oleh pengarang kitab ini. Ayat 67 hingga 71 ini merupakan kisah mengenai kaum Bani Israel dengan seekor lembu yang dicatatkan dalam Al-Quran dan dijadikan pula tajuk dalam surah yang kedua, itu Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini asal usul nama itu daripada kisah ni. Itu cerita dia. Artinya seekor lembu betina. Kisah ini ringkas saja, hanya termuat dalam 7 ayat. Untuk lebih jelas lagi, inilah beberapa petikan mengenainya yang diambil dari sana sini mengikut pendapat ahli tambur dan ahli sejarah. Cerita ni kalaulah ada unsur-unsur Israeliat, maka kita dengar saja lah. Tak perlu kita nak kata kisah ini palsu ataupun kisah ini betul-betul sahih. Yang sahih ialah dalam Al-Quran. Itu yang sahih. Bagaimana keadaan asal usul cerita nak menyembelih lembu tu, kita tak jumpa dalam Al-Quran. Tapi ada sumber-sumber lain yang menceritakan tentang asal usul kisah yang menyembelih lembu ini. Wallahu a'lam. Pada zaman Bani Israel ada seorang kaya yang mempunyai seorang saudara sepupu yang miskin. Dia seorang sahaja waris. Bila orang kaya itu mati, nanti mati. Kerana si kaya itu lama tidak mati-mati, saudara sepupu yang miskin ini telah membunuhnya supaya lekas mendapat warisan. Mayat dicampakkan ke sempadan kampung orang lain. Lalu ia menghadap Nabi Musa dengan mendakwa bahawa saudara sepupunya telah dibunuh oleh orang-orang kampung itu sebagai helah melepaskan diri dari tuduhan orang bahawa dia membunuhnya. Tetapi orang-orang yang dituduh itu menyangkal, sehingga timbullah kerumitan bagi pihak Nabi Musa AS mengadili perkara ini. Lalu ia bermohon ia kepada Tuhan, Allah Azza wa Jalla, agar menerangkan kedudukan perkara ini dengan sebenarnya. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS supaya orang-orang kampung itu menyembelih lembu. Mereka menjawab, iaitu firman Allah, atattakhiduna huzwa, adakah kamu mempersendakan kami? Maksudnya adakah kamu Musa, yang ini Musa, nak bermain-main? Kami nakkan tahu siapa pembunuhnya, tapi kamu malah menyuruh kami menyembelih lembu. Nabi Musa menjawab, itu firman Allah SWT, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Mafhumnya surah Al-Azim, mafhumnya aku berlindung kepada Allah
tiadalah kiranya aku menjadi golongan orang-orang yang jahil. Jadi Nabi Musa perintahkan suruh sembelih lembu ada sebab. Tapi dicantai oleh Bani Israel yang tidak memahami rahsia di sebalik perintah Nabi Musa AS yang datang dari Allah SWT. Kita tengok yang ini orang yang kerjanya mempermainkan atau mengejek orang yang lain. Mereka tidak puas dengan jawapan ini. Sebenarnya jika mereka kerjakan sekadar apa yang disuruh, sudahlah cukup dan memadai. Tetapi oleh kerana cerewet sangat ditanya perkara yang remeh-temeh, yang remeh-remeh, yang bukan menjadi perkara pokok, semata-mata kerana hendak menunjukkan pandainya berjidal dan berbahas, sedang mudarat yang lebih banyak dari manfaatnya. Begitulah kira-kira gambaran perketi mereka yang cerewet itu. Kerana mereka berkata, lembu apakah itu? Apa warnanya? Lembu yang bagaimana? Banyak lembu, perkara lembu. Tetapi yang mana satu? Kerana kami ragu-ragu. InsyaAllah kalau kamu terangkan semuanya itu, tentu kami dapat mencarinya. Lembu itu, kata Nabi Musa, lembu betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan umurnya, kuning yang bersangatan warnanya, menggirangkan hati orang yang memandangnya, tidak pernah digunakan membajak, tidak pula mengangkut air, lagi sejahtera, tidak berbelang sedikit jua pun. Ini dia. Nabi Musa datangkan ciri-ciri itu. Jadi bila datangkan ciri-ciri itu, maka sebenarnya susah dan sukar untuk orang-orang Bani Israel, terutamanya orang-orang kampung tersebut, untuk mencari lembu yang dimaksudkan. Itu dia. Kerana apa? Kata pengarang kitab ini, jarang terdapat lembu yang sifatnya seperti ini. Mampu hampa mereka tiada upaya, hampir mereka tiada upaya untuk mendapatkannya. Puas mereka cari ke seluruh rantau, tidak juga berjumpa. Akhirnya Sahibul Hikayah menceritakan Al-Kisah tersebutlah seorang tua yang soleh dari kaum Bani Israel juga mempunyai seorang anak yang masih kecil dan seekor lembu betina. Sebelum ia mati berdoa kepada Tuhan, apabila anaknya besar dapatlah, hendaknya ia mewarisi lembunya itu. Besar sudah anak itu dengan keadaan sangat taat dan berbakti pada ibunya. Kehidupan sehari-hari dibahagi tiga, sepertiga untuk bersemayang, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga lagi yang lain untuk berbakti pada ibunya. Pekerjaannya pada waktu pagi mencari kayu ke dalam hutan, lalu dijualnya di pasar. Hasil penjualan kayunya itu dibagi tiga pula, sepertiga untuk didermakan, sepertiga untuk dimakan, dan sepertiga yang bakinya diberikan kepada ibunya. Pada suatu hari ibunya berkata, wahai anakku, Allah yarham, ayahmu telah memberi kamu warisan seekor lembu betina. Ada dipertaruhkan di sebuah belukar, ambillah di sana. Bila telah dia ambil lembu itu, berkata pula ibunya, wahai anakku, aku lihat kehidupanmu amat susah. Hasilmu hanya dari penjualan kayu api. Siang kamu bekerja membanting tulang, malam berjaga mendirikan semayang. Jualah lembu ini supaya dapat menambah sara hidupmu. Berapa dinar harga lembu ini jika nak saya jual, ibu? Dia bertanya, budak ni tadi 3 dinar, jawab ibu sambil berpesan, ingat jangan kamu jual sebelum dapat persetujuanku terlebih dahulu. Pergilah orang muda itu menjajakan lembunya ke pekan. Maka Allah utus seorang malaikat menjelma manusia untuk menguji kebaktian anak kepada ibunya. Bertanya dia kepada orang muda tadi, berapa harga lembu ini? Dia jawabnya 3 dinar, iaitu mengikut pesan ibuku. Kata malaikat, bagaimana kalau ku beli dengan harga 6 dinar, dengan tidak payah mengambil persetujuan dari ibu? Jawabnya tidak. Ia akan menjualkannya lalu kembali mendapatkan ibunya dan menceritakan hal yang telah berlaku. Ibunya pula berkata, pergilah kamu jual lembu itu dengan harga 6 dinar dan jangan dijual dengan tidak seizinku. Keesokan hari ini ia pergi lagi menjajakan lembunya dan bertemu lagi dengan malaikat itu yang akan membelinya pula dengan harga 12 dinar. Orang muda itu enggan menjualnya dan kembali lagi mendapatkan ibunya. Ibunya berkata, kalau datang lagi orang itu, tanyakan kepadanya adakah baik lembu itu dijual atau tidak. Keesokan harinya bila bertemu lagi orang muda dengan malaikat itu dan menanyakan kepadanya mengikut pesan ibunya, maka malaikat itu pun berkata, katakanlah kepada ibumu, lembu ini tahan dulu, jangan dijual, kerana Nabi Musa bin Imran AS kelak akan membelinya untuk mengetahui perkara pembunuhan. Dan jangan dijual melainkan dengan harga emas seberat timbangan emas-emas yang diisikan ke dalam kulit lembu ini. Mendengar ini, maka pergilah pemuda itu mendapatkan lembu ibunya, menceritakan perkara itu kepadanya, sehingga sampailah masanya takdir Tuhan menjadikan lembunya harta yang berharga dan atau matlamat yang dicari-cari oleh kaum Israel sebagai balasan bakti dan ketaatan seorang anak terhadap ibunya. Selanjutnya dikisahkan apabila telah dapati lembu yang dicari itu, maka mereka pun membeli dengan harga emas seberat lembu tadi, lalu disembelihnya. Dan dengan kurnia Allah, apabila si mati terbunuh, dahulu disuruh orang memukulnya dengan sebahagian anggota lembu itu. Satu riwayat mengatakan dengan lidah lembu itu. Maka hiduplah kembali orang yang terbunuh itu, lalu berceritalah bahawa yang membunuhnya sebenarnya adalah saudara sepupu sendiri. Dengan demikian selesailah sudah pertikaian yang berlaku di antara mereka. Ada cerita itu.
apa sebab